السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسولنا المصطفى المبعوث رحمة للعالمين الهادي إلى صراطه المستقيم ناصر الحق بالحق وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم، فهم النبيين وحفظ المرسلين، وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل كل حزن إذا شئت سهلا. اللهم تمم لنا نورنا وتمم لنا بكل خير يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurniaan kepada kita yang tidak terhingga banyak, sehingga tidak ada siapa pun dari kalangan manusia yang mampu untuk menghitung, bahkan untuk menilai setiap nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan. Walaupun manusia ataupun individu tersebut disebut sebagai seorang ahli tukang kira di atas muka bumi, berjawatan sebagai accountant, dia boleh kira duit juta-juta, bilion atau sebagainya, tapi kalau nak suruh orang accountant tersebut mengira dan menilai nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu tidak mampu untuk mengira dan menilai betapa besar dan betapa banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala ke atas kita umat manusia. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, sayugia ataupun sepatutnya lah kita menilai setiap nikmat itu dengan nilai keimanan, dengan nilai ketakwaan, dengan nilai kepatuhan, dengan nilai yang disebut dengan nama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nilai sedemikian akan membawa dan memberi kebahagiaan, kemuliaan dan kebaikan kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, insya-Allah malam ni kita sambung bicara ataupun perbincangan kita untuk kita sama-sama melihat pesanan dan peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam surah ataupun melalui ayat-ayat suci Al-Quranul Karim
Dan insya-Allah malam ni kita akan masuk kepada ayat yang ke 258. Ayat 258 surah Al-Baqarah, yang mana akan sedikit sebanyak memberi pendedahan kepada kita ataupun nak cerita kepada kita mengenai kisah seorang penguasa ataupun seorang raja yang cuba untuk berdialog mengenai ketuhanan. Seorang raja yang cuba untuk menceritakan apa yang dikatakan Allah di situ. Baik, muslimin yang dirahmati sekalian, sebagaimana biasa kita terlebih dahulu kita akan baca ayat ini bersama-sama sebelum kita cuba untuk mengambil pengajaran ataupun kisah dan pengajaran melalui ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-258 ini insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ila allazi hajja Ibrahim fi rabbih أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau terjemahan kepada bahasa Melayu mungkin tuan-tuan boleh tengok dalam mana-mana buku ataupun yang kita panggil dalam terjemahan Al-Quran. Baik, Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat yang kita baca ini dengan satu pertanyaan. Sebagaimana yang saya pernah sebut dalam ayat dan sebelum daripada ini dalam beberapa kuliah kita yang terdahulu, alam ni memberi makna ahal adapun adakah. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, adakah tidak ataupun adakah tidak pernah, itu sebutnya. Ya Allah Subhanahu wa taala tanya ini dari sudut bahasa dipanggil istifham, pertanyaan untuk menunjuk ataupun untuk menggambarkan at-ta'ajjub satu, ataupun pertanyaan ini untuk menunjukkan ingkar dipanggil istifham li ta'ajjubi ataupun istifham lil ingkar. Istifham maknanya kata pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala buat tanya. Kalau Allah tak tanya pun Allah dah tahu kan. Allah bukan bersifat macam kita. Cuma sebab tu dalam bahasa dipanggil Allah cuba tanya ni, kalau kita panggil nak mengherdik kan. Dalam bahasa kita tanya bukan kata tanya untuk nak tahu, tapi sebagai satu pertanyaan untuk orang kita Melayu panggil mungkin nak memperli ataupun orang Melayu panggil nak menganying.
nak menganjingkan dia. Bahasa budak sekarang ni panggil nak menganjingkan dia. Jadi nak menganjing siapa? Nak menganjingkan orang-orang kafir. Allah sehingga Allah SWT tanya, adakah kamu tidak pernah tahu, kamu tidak pernah lihat bagaimana Allah kata hajah, berhujah. Hajah di sini dia ada dua makna. Pertama, dia panggil berdialog. Mu tak pernah tengok, wahai manusia, tak pernahkah kamu dengar cerita? Tidakkah kamu pernah tahu cerita bagaimana dialog atau berhujah, berdebat di antara Nabi Ibrahim dengan seorang raja yang tentang ataupun mengenai Tuhan? Tak pernah tahu ke? Mu tak tahu ke bagaimana hujah yang dibawa? Bukan orang biasa, bukan orang kecil, bukan orang biasa, seorang raja, seorang yang disebut bangsawan. Raja zaman dahulu bukan raja yang calang-calang, tuan-tuan. Dia tidak akan pilih atau mereka tidak melantik seorang raja yang hanya kalau orang Kelantan panggil debek. Kalau dia lagi kuat dipanggil debek perih. Bukan saja dia ni lemah, tapi sangat lemah. Dia tidak melantik. Di kekuatan yang ada pada seorang raja telah berdialog mengenai ketuhanan bersama dengan Nabi Ibrahim. Allah kata dalam dialog tadi dia mengenai atahullahul mulk, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi Ibrahim mengenai kuasa dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuasa bukan nak sebut kuasa Allah Taala, dia mampu mencipta. Bukan saja Allah Subhanahu wa taala nak sebut hebatnya Allah, dia disebut sebagai seorang raja kerana dia pandai bercakap. Bukan saja dia pandai buat, tapi dia berhebat dari sudut mengatur, menyusun. Sebab itu dalam dialog ayat ini Allah Subhanahu wa taala bawa tanya mengenai Rabb. Dia tak sebut alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi ilahihi. Kenapa dia tak sebut tentang ilah? Dia sebut tentang Rabb. Bila sebut ilah, mungkin keesaan, tentang keesaan Allah memang tidak dinafikan, tetapi menceritakan tentang Rabbi. Bukan sahaja dia disebut sebagai keesaan, bukan sahaja esanya Allah SWT, satunya Allah, kuasanya Allah dari sudut mencipta, mengatur, menyusun, menerbit, memberi manusia makan, minum, rezeki, semua ni berada di bawah kata nama Rabb, mengatur susun semua sekali. Itu dia guna perkataan Rabb. Dia tidak menggunakan perkataan ilah. Dia tidak menggunakan perkataan Allah. Tentang Allah tak. Dia mengenai tentang pengurusan. Sebab sebahagian daripada orang bukan Islam dari sudut kepercayaan tentang mencipta dia tidak jadi masalah. Tapi yang sebahagiannya dia bercerita tentang Tuhan yang mereka sembah dari sudut dia beri rezeki, dari sudut dia beri anak ataupun rezeki lah kalau kita sebut. Sebab tu kalau tanya orang bukan Islam sekalipun, bila mereka menyembah patung-patung Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, nescaya mereka akan mengatakan bahawa yang mereka sembah itu lituqarribuna ilallahi zulfa, supaya patung-patung kuasa-kuasa dewa atau sebagai yang mana yang mereka dakwa itu akan bawa dekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Sebab itu kalau kita tanya sebagai contoh, saya rasa mungkin dah pernah sebut sini, kalau kita tanya sebagai contoh agama Buddha, siapakah yang dikatakan Buddha itu? Tak, siapa? Buddha sudah tentu ialah, kalau kita kata pengasas ataupun Tuhan kepada agama tersebut. Buddha ni salah satu Tuhan mereka sebenarnya. Dia ambil nama sempena nama penyembahan mereka pada Tuhan yang mereka dakwa itu, maka mereka namakan dengan agama Buddha. Macam kalau zaman jahiliah dulu, mereka menamakan patung-patung mereka dengan nama-nama seperti Al-Lata, Al-Uzza. Uzza ni tuan-tuan, nama patung. Sebut dalam Al-Quran, Al-Lata wal-Uzza, As-Salisatu Manasikul Ud. Sehingga ada beberapa patung besar di sekeliling Mekah dulu, ada 3. As-Salisatu.
3 patung besar, salah satu daripada nama Uzza. Dan Uzza ini telah diberi nama kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Lahab. Abu Lahab di zaman jahiliah sebelum turun surah Al-Masad, dia telah digelar ataupun dipanggil dengan nama Abu Uyainah. Bukan nama Abu Lahab, Abu Uyainah. Sebab dia ada seorang anak namanya Uyainah. Anak dia Abu Uyainah. Uyainah ni akhirnya masuk Islam. Dia terkena nama Abu Lahab bila turun surah Al-Masad. Lahab ni Allah gelarkan dia dengan 2 sebab. Satu, Lahab ni dari sudut bahasa dia memberi makna pucuk api yang warna merah. Pucuk api. Api kan bila dia nyala, yang ke atas pucuk tu nama dia Lahab. Ataupun disebut dalam tafsir, dia kata nama Lahab ini kerana Abu Lahab ini dia mempunyai wajah dia ni kemerahan merah. Itu nama dia. Dan dia ni salah seorang adik-beradik kepada siapa? Kepada Abdullah, kepada ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia disebut dengan nama anak Abdul Muttalib ini. Abdul Muttalib dia tak nama dia hebat-hebat. Abu Lahab nama dia apa? Abdul Uzza. Hamba kepada patung Uzza. Baik, hebat dah dia nama dia dulunya. Dan nak sebutnya cerita kekuatan dan kehebatan tadi. Dibalik pada cerita kita di mana seorang kisah ini Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, walaupun tidak sebut dalam Al-Quran, nama raja yang berdialog ataupun nama raja yang berdebat dengan Nabi Ibrahim tak sebut nama dia. Disebut dalam tafsir ataupun disebut dalam hadis-hadis Nabi ataupun disebut oleh cerita di zaman jahiliah yang orang kita panggil Israel. Israiliyat ni cerita yang dibawa oleh orang-orang Israel. Cuma oleh kerana cerita yang dibawa oleh Bani Israel ataupun orang-orang Israel ini tidak mempunyai asas, maka tidak diambil guna ataupun tidak dipakai. Sebahagian daripada cerita-cerita mereka ada hadis, ada sokongan daripada hadis-hadis Nabi, maka diambil kira dan dipakai. Yang tak ada hadis tidak dipakai. Walaupun sebahagiannya kita pun tak tahu, wallahu a'lam bissawab. Ada kata betul, ada kata ceritanya dongeng. Yang dikatakan dongeng sebenarnya kita tak tahulah, wallahu a'lam, oleh kerana kita dalam agama Islam kita disuruh supaya berpegang dengan sesuatu yang ada sumber. Yang tak ada sumber kita biar. Bertakut kita terpengaruh dengan cerita-cerita yang dibawa ataupun yang direka oleh Bani Israel. Jadi cerita kisah raja ini disebut dalam hadis Nabi, namanya Namruz. Kata setengah Namruz, kata setengahnya Namrud. Dal atau setengah Zal. Mana-mana wallahu a'lam lah, sebab nama dia je. Ini ceritanya ada seorang raja, dia ni mengaku dialah Tuhan. Mengaku Tuhan ni bukan zaman Firaun je. Tak, zaman Nabi Ibrahim pun dia suruh dia sembah, orang manusia menyembah dia. Saya pun tak tahu, rasa heran juga. Sebab di zaman Nabi Ibrahim ini ada seorang raja yang mengaku dia Tuhan. Tapi dalam masa yang sama, sebahagian daripada masyarakat di zaman Nabi Ibrahim menyembah patung. Nah, dia mengaku dia raja, patut sembah dia lah. Kenapa pergi sembah patung? Dia mengaku dia sebagai raja, dia mengaku sebagai Tuhan, tapi bila sembah patung. Nah, sebab apa Allah Alam, saya pun tak tahu kenapa jadi bodoh gitu. Nah, kalau nak kata dia mengaku raja, bila orang tak sembah dia sebagai Tuhan, tak mengaku dia Namrud tu sebagai Tuhan, dia marah, dia bunuh. Nah, tapi bila sembah patung, tak sembah dia. Kan? Tak tahu di mana kecerdikan dia di situ, tak tahu, Allah Alam. Baiklah muslimin yang rahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tadinya ketika mana Nabi Ibrahim ni kita tahu dalam cerita dia ayah kepada Nabi Ibrahim, nanti kita akan ada lagi cerita Nabi Ibrahim yang ada dapat. Ada ayah kepada Nabi Ibrahim yang bernama Azar. Kan tuan-tuan mungkin boleh tengok dalam catatan silap saya dan juzuk yang ke-7 surah benda ingat
Surah yang ke-7. Wa iz qala Ibrahim li abihi Azara. Allah sebut nama ayah Nabi Ibrahim ni, nama dia Azar. Iz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Nabi Ibrahim cerita kepada ayah dia supaya ayah dia aslim li rabbil alamin, supaya menyerah diri ataupun taat patuh jadi hamba yang menyembah kepada Allah yang mencipta sekalian alam. Itu di antara dalam cerita dia panjang. Cerita Nabi Ibrahim ni, kisah dia di zaman dia kanak-kanak. Ayah dia Azar ni sebagai seorang tukang buat berhala. Tukang buat berhala. Jadi bila dia buat berhala, sama ada orang tepah ke orang tak tepah, ada yang orang tepah, maka senanglah COD ke, nak post ke, post laju ke, tak post laju. Yang orang tak tepah, dia buat siap-siap, dia suruh. Dia buat patung tu, cantik, dia suruh Nabi Ibrahim masa tu belum jadi Nabi lagi, semasa kanak-kanak pergi jual. Bawa jalan-jalan raya, pergi jaja. Tuhan ni kena jual, jaja tu kan. Cerdik tak cerdik, situ boleh nampak dah. Kalau secara akal senangnya, Tuhan ni kena jual. Tak payah orang jual, kalau benda elok, orang akan cari sendiri. Sebagaimana kita cerita dalam Quran, ayat 255 hari tu, 256 hari tu. Islam ni Allah kata la ikrah. Tak payah nak paksa. Benda yang elok ni orang cari sendiri benda elok. Tak ada manusia. Bodoh mana kita cari benda buruk. Bodoh. Tak. Manusia Tuhan cerdik, Allah kata dia akan cari benda baik. Agama Islam ni benda yang sangat baik. Manusia bodoh yang tinggal agama ni. Allah kata la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nyata, telah jelas di antara benda benar, benda elok dengan benda tak elok. Di antara benda baik dengan benda buruk jelas nyata. Dah bengong makna manusia pergi cari benda baik, benda tak betul tu. Tidak ada manusia pergi pilih nasi basi daripada nasi tak basi. Bodoh benar kau. Tak. Lagi kenapa manusia tu jadi pening kepala gitu? Tak, kena makan Panadol dulu. Kalau kata bahasa kasar. Kena makan Panadol dulu supaya pilih Islam ni. Tak. Tak, patutnya tak payah. Sebab apa? Islam tabayyun. Allah kata tabayyun tu dalam bahasa kita sekarang ni. Tak, masyarakat kita hari ni guna dah perkataan tabayyun. Makna tu dah tabayyun. Islam tu sudah tabayyun pada manusia. Tak payah nak cerita. Tapi ada sebahagian manusia yang masih lagi duk pening lalak ke buana, tak tahu. Tak, terpaksa dicerita kepada mereka. Sehingga mereka menganggap kebenaran yang ke bawah itu seperti ketuhanan cerita Nabi Ibrahim. Terpaksa jual. Benda elok kena pergi jual. Allahu Akbar. Macam mana pemikiran mereka ditutup. Dan disebut tu di maknanya kefikiran mereka telah dikafarah, telah ditutup, diselaputi oleh perkara-perkara yang mereka pegang. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dia cerita dia tadi, balik pada cerita ni, Nabi Ibrahim ni ayah dia sendiri yang membuat patung-patung. Sehingga bila dia bawa beberapa patung, Nabi Ibrahim tak pegang. Tidak akad, tuan-tuan. Dia ikat tali di patung-patung tadi, dia tarik atas jalan raya buat macam mainan begitu je. Bila tarik benda tu dalam atas raya, dia belaga sama sendiri. Ada sebahagian patah, ada sebahagian rosak. Bila ayah dia tanya dia, macam mana ni Ibrahim? Tak tahu, saya tarik dia. Dah dia Tuhan ni, dia betul, dia boleh tolong ayah, dia boleh tolong orang lain. Apa dia tak boleh jaga diri dia sendiri? Bodoh ke? Kasar tapi Nabi Ibrahim tu herdik balik ayah dia. Dah ayah kata dia ni Tuhan, boleh bagi rezeki kat orang, boleh jaga orang tu, boleh jaga orang. Apa tak boleh jaga diri dia sendiri? Saya tarik dia tu, gaduh dengan si kelong. Jadi patah sikit, sing somping, supik sana, pecah sini. Apa tak boleh jaga diri dia sendiri kalau dia boleh jaga diri orang lain? Kenapa? Senyap ayah dia tadi nak kata apa? Nak kata macam mana? Benda tu kayu. Takkan ayah dia tu bodoh kita malah lalu. Bodoh lebih pada kayu ni. Bahasa kasar belaka tu tuan-tuan. Jadi bab ketuhanan begitu sampai begitu sekali. Tapi masih lagi berkeras, masih lagi mempertahankan bahawa yang mereka sembah itu betul. Jadi cerita Nabi Ibrahim dengan Namrud ni, ketika mana Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, an atahu Allahul mulk iz qala Ibrahim, ketika mana Nabi Ibrahim diajak ataupun dipelawa oleh Namrud
untuk membincang ataupun bicara tentang ketuhanan. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Namruz ataupun Namrud ini satu Nabi Nuh, yang kedua anak, yang ketiga cucu, yang keempat cicit, yang kelima. Lepas cicit apa? Nama apa panggil bahasa Melayu? Tuan. Nabi Nuh, kemudian anak kepada Nabi Nuh, lepas anak kepada Nabi Nuh, cucu Nabi Nuh, lepas cucu Nabi Nuh yang keempat cicit, lepas cicit cium. Dia Namrud ni yang kelima daripada Nabi Nuh. Keturunan Nabi dia ni tuan-tuan. Haji tu keturunan apa? Haji Nordin. Namrud ni raja ni bukan keturunan orang lain, keturunan Nabi Nuh tuan-tuan. 5 lapis. Anak kepada Nabi Nuh bernama Sam. Dan Sam ada anak namanya Kan'an. Kan'an ada nama dia Kush. Kush anak dia nama Namruz tu. Yang kelima daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau sebut tadi nama cucu, lepas cucu cicit, lepas cicit cium. Lepas cium pula. Kau buku pati. Ciak Allah wallahu a'lam. Sebutlah apa-apa tu. Itu sebut cerita dia begitulah. Jadi Namrud ni asalnya merupakan cicit atau ciuk tadi kepada Nabi Nuh alaihi salam, di mana ketika mana dia mengambil takhta pemerintahan daripada ayah dia ataupun keturunan Nabi Nuh alaihi salam tadi, daripada Nabi Nuh turun sampailah kepada kepada Namrud, dan dia mengambil takhta pemerintahan zaman Nabi Nuh lagi, jadi turun kepada dia sebagai seorang raja ataupun sebagai seorang pemerintah. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala melahirkan seorang nabi yang bernama Ibrahim, maka mereka berdialog ataupun cuba untuk berhujah mengenai ketuhanan, dalam bab ketuhanan. Kan? Dan Namrud ni salah seorang ciuk tadi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Antara sifat dia kata dia ni suka lawan orang. Bila ada manusia yang dia akan berdialog. Mungkin sebelum daripada tu dia berdialog ataupun dia berdebat, tak pernah kalah. Tidak pernah dia kalah. Sebab tu dia nak lawan Nabi Ibrahim tu. Bukan kata ni dia telah berdialog dengan beberapa orang lain dan dia telah memperolehi kejayaan. Sebab dia hebat. Bukan orang tak hebat. Tapi bila berdialog dengan Nabi Ibrahim, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mukjizat, maka dia tak boleh lawan lah. Sebab tu dipanggil mukjizat tu. Sifat dia kata di sini, dia kata min kibarin wa batrin wa hururin wa huwa malikun Babel. Nama tempat Nabi Ibrahim. Namrud tu Babel ataupun Babylon. Kan dalam bahasa kan Babylon tu negara dia situ. Mana dia negara Nabi Ibrahim? Di Babylon tu tuan-tuan. Dan dikatakan jajahan Babylon itu, setengah pendapat kata Malikud Dunya bi ajma'iha. Bukan sahaja di Babylon, tapi di Babylon itu sebagai pusat pemerintahan, tapi dia mempunyai ajma'i dunia. Kuasa dia seluruh dunia. Pusat pemerintahan di Babylon. Kalau kita Malaysia ni pusat pemerintahan mana? Putrajaya. Pusat duduk di Putrajaya dan seluruh negeri yang ada di Malaysia bernaung di bawah dia. Begitulah zaman dia kata innahu malikun fi zamanihi, dia merupakan raja pada masa itu dan dia telah menguasai dunia masyariqiha wa magharibiha. Dia menakluki kuasa dia sebelah timur, sebelah barat, maknanya seluruh dunia tadilah. Baik. Dah azan ke? Astaga. Saya tengok jam situ. Tak 8.20 lagi. Ya? Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala.
Namrud ni merupakan ciuk kepada Nabi Nuh alaihi salam. Kata dengan seorang ulama yang bernama Mujahid. Bukan yang ada zaman ni Mujahid dulu. Sekarang ni lain nama dia. Dia kata atas muka dunia zaman silam ada 4 orang raja. Raja yang menguasai dunia ada 4 orang. 2 orang beriman kepada Allah dan 2 orang raja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja yang menguasai dunia zaman dahulu 2 orang yang beriman. Pertama Nabi Sulaiman dan yang keduanya ialah Zulkarnain. Ini 2 orang raja yang menguasai dunia masa pemerintahan dia. Manakala 2 orang raja yang disebut dengan raja kafir dan tidak beriman, satu namanya Namrus, yang keduanya ialah Bukhtansar namanya. Nama dia disebut dalam tafsir ini, dia kata namanya ialah Bukhtansar. Bukhtanassar. Bukhtansar ni disebut dalam kitab Ibnu Katsir rahimahullahu taala, seorang raja yang memang keras juga kuasa dia. Tapi tidaklah disebut dalam tafsir sehebat cerita Namrud ataupun raja-raja lain. Tapi disebut itulah. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Di Namrud bermula kisah cerita Namrud dengan Nabi Ibrahim ini, dia bermula kisahnya macam mana? Bermula kisahnya selepas Nabi Ibrahim dah menjadi seorang nabi, dan Nabi Ibrahim yang terkenal cerita dalam Al-Quran bila mana pada satu hari dia pergi ke rumah ibadat orang kafir itu, termasuk ayah dia duduk sembah situ. Bila dia pergi, dia tengok banyak patung dalam tu. Nah, ada besar, ada kecil, ada tinggi, ada kurus, ada gemuk, macam-macam tu. Maka dia pergi kepada patung yang paling besar tu. Nah, bila dia pergi kepada patung yang paling besar, dia tanya, apa khabar? Macam-macam lah Nabi Ibrahim tanya dengan persoalan mampu. Nabi Ibrahim dah tahu tak, patung tu kayu, patung itu batu, patung itu dibuat oleh orang-orang masyarakat, orang kampung dia. Tapi dia nak tahu yang orang kampung dia bersungguh sangat pergi sembah ni, kenapa? Tak. Dia lekah daripada cerita bila dah patung tu semua tak jawab, sehingga disebut dalam satu cerita dalam kisah Nabi Ibrahim ni, ada seekor lalat pergi hinggap duduk kat hidung dia. Dia pun tanya, kamu tak rasa hina ke lalat pergi hidup kamu tu? Nah, dia tanya patung tu. Patung nak jawab macam mana dah dia patung. Nak, takkan ada yang kata lalat ke, bukan setakat lalat. Kalau orang comok, orang pergi calik tahi kat hidung aku tak boleh nak buat apa. Nak, bukan setakat lalat yang ingat kat tahi, dia pergi hidup katnya. Orang ambil tahi, najis pergi calik dekat hidung pun dia tak boleh nak buat apa. Jadi bila begitu, cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim duk cari apa dia, ternampak katanya sebilah kapok. Tak tahulah siapa yang pergi tinggal kapok kat situ. Nabi Ibrahim pun cuba pergi ketuk. Memang patahlah benda tu dengan kapok kan. Bila dah patuh tak jadi, tak ada kata dia berbunyi, tak ada kata dia bersuara buat apa, ketuk. Tak, kalau kita kata jetik telinga dia rasa sakit. Tak, dia berada apa dak ni ketuk dengan kapok pun dia tak jawab apa-apa. Dia kisah daripada itu dah kata dengan dia, hinama kassara Ibrahim alaihi salam al-asnam allati ta'budu min dunillah wa safaha uqula 'abidiha sa'alahu Namruz. Cerita mula kisah berdebat Nabi Ibrahim dengan Namrud ni, raja dia tu, bila mana Nabi Ibrahim patah atau pecahkan beberapa berhala, dan Nabi Ibrahim mempersoalkan kebodohan penyembah-penyembah berhala tu. Yang kamu duk sembah sangat, aku pergi ketuk dia tak ada buat apa-apa. Nak, dia tak ada kata apa pun, dia tidak kata, nakam Ibrahim mari pakat. Tak, tidak kata apa-apa, senyap. Dia kata safaha uqula abidiha. Nabi Ibrahim membodohkan penyembah-penyembah berhala. Hasil daripada itu, Namrud yang masa tu dah seorang raja yang dikatakan hebat, maka dia panggil Nabi Ibrahim untuk berdialog dengan beliau mengenai ketuhanan. Bila dia panggil Nabi Ibrahim dan dia suruh cerita tentang mereka cerita tentang Allah SWT,
Maka Nabi Ibrahim bila ditanya oleh Namrud, mula-mula ditanya, "Hai Ibrahim, siapa Tuhan kamu?" Nabi Ibrahim kata, "Rabbi yallazi yuhyi wa yumiit." Tuhan aku ialah Tuhan ataupun yang menguasai kehidupan dan kematian makhluk. Oh, kalau macam tu aku boleh. Ni kalau tuan-tuan tengok jawapan yang dibawa oleh Namrud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk di depan, di hadapan masyarakat yang agung-agungkan Namrud ni, bila berdepan dengan Nabi Ibrahim, dia jadi bodoh. Jadi tak cerdik. Jawapan yang dibawa oleh Namrud, orang kata jawapan bodoh. Dia kata, kalau mu sebut Tuhanmu tu boleh bagi hidup, boleh bagi mati, aku boleh. Dikatakan ada satu, dia panggil, mula-mula dia panggil dua orang. Dua orang pesalah yang duduk di dalam penjara. Maka seorang dia bebas, seorang lagi dia suruh bunuh. Tengok. Dan dia panggil pula 4 orang. Katanya, lepas tu dia panggil 4 orang. Dan 4 orang tadi, dia kata, فَأَدْخَلَهُمْ بَيْتًا وَتَرَكَهُمْ بِدُونِ طَعَامٍ وَشَرَابٍ. Dia panggil 4 orang, dia pergi sepurung dalam rumah, tinggal dalam rumah tanpa ada makan minum. ثُمَّ أَطْعَمَ اثْنَيْنِ فَحَيِّيًا. 2 orang dia duduk dalam rumah, dia tinggal tanpa ada makan minum. 2 orang lagi dia bagi makan, dia bagi minum. 2 orang tak makan minum, tak berapa hari mati. Dia kata, tengok tu mati. Yang ni aku bagi dia makan minum, hidup. Tak. Tuan-tuan rasa cerdik ke bodoh ke? Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh masyarakat yang duk agung-agungkan Namrud ni tengok, nampak sendiri perbuatan Namrud ni masuk akal ke tak? Bukan kata Nabi Ibrahim nak ajar, tak payah. Dengan secara perbuatan dia sendiri menggambarkan kebodohan ataupun tak betulnya apa yang dibawa oleh Namrud. Maka cerita dia, bila Nabi Ibrahim kata Rabbiyallazi yuhyi wa yumiit, maka yanshi'u al-hayata wal maut. Allah Subhanahu Wa Taala dia yang menghidupkan yang mati, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi manusia kehidupan dan kematian. Fa'ankara al-malik at-taghiyah, maka raja Namrud yang terkenal dengan kesombongan, keakuhan tadi, maka dia kata, kalau macam tu, ana ahyi ba'dal bashar, aku boleh bagi manusia sebagai manusia hidup, aku maafkan dia, tidak jatuhkan hukuman bunuh atau sebagainya. Dan wa umitu ba'dal akhar, dan sebahagian yang lain aku bagi dia mati bil qatli ataupun tanfizul hukm al-muqarrar alaih, melaksanakan hukuman yang telah jatuhkan, hukuman bunuh, laksana, matilah dia. Kalau yang hukuman bunuh, tapi aku kata maaf, ampun, tak bagi pengampunan. Ni cerita bagi pengampunan yang berlaku dalam sejarah manusia di zaman dialog Nabi Ibrahim. Lalu nak tiru lah. Bagi pengampunan. Salah pengampunan. Siapa bagi pengampunan? Raja. Ambil cerita mana? Namrud. Belajarlah tuan-tuan. Sekarang ni pun ada. Pengampunan. Salah terang-terang. Dah salah. Mahkamah jatuh hukum dah. Tapi nak tiru cerita zaman Namrud, konon-konon raja ni ada kuasa, bagi pengampunan. Dalam Islam ada? Tak ada. Tak apalah nak cerita. Nak sebut supaya kita masyarakat hari ni kena celak mata, jangan duk ikut. Jangan duk ikut 100%. Bagus raja kita bagi pengampunan. Bagus ke? Kalau bagus, Namrud bagus. Kalau bagus, ambil dari sudut bagus, Namrud pun bagus. Tapi dia mau kata kasar pula Ustaz. Tidak kasar. Cerita dia bermula kisah pengampunan ni ambil asas daripada mana? Zaman Nabi Ibrahim. Namrud yang mula tuan-tuan. Dan itu saya nak tiru lah. Bukan kata nak tiru tak tidak. Itu tiru lah. Hak baik sikit-sikit. Hak lebih baik lagi. Baik dah bagi pengampunan itu bukan kata tidak baik. Baik. Cuma yang lebih baik lagi ada. Gitu. Baiklah tuan-tuan rahmati dan kasihan. Kemudian cerita dia begitulah katanya dia kelemahan yang berlaku oleh kerana katanya lamma ra'a Ibrahimu mughalaqat at-taghiyati wa tujahiluhu al-maqsudan min ma'na al-ihya' wal imatah intaqala ila hujjatin ukhra la majala fiha lil mukabirah aw at-taghiyah aw al-mughalazah. Bila Nabi Ibrahim tengok bodoh jawapan daripada Namrud ni, maka Nabi Ibrahim ubah lagi, tukar pula jawapan
supaya apa yang dipegang ataupun yang dicakap oleh Namrud yang disebut dalam tafsir ini, dia kata bukan saja dia bersifat mughalatah, dia bukan saja kerah, bukan saja bersifat degil, bukan bersifat sombong, tetapi dia juga bersifat dengan keangkuhan tadi. Bila cerita Tuhan, dia kata dia boleh. Maka Nabi Ibrahim kata, inna rabbiyal ladzi yamlah al-hayata wa yaslibuha biqudratihi wa iradatihi al-mutlaqah huwa alladhi yatla'u asy-syamsa min al-masyriq. Tuhan aku yang aku sebut, Nabi Ibrahim kata, Allah Tuhan yang aku sembah, yang aku ajak kamu semua sembah ni, bukan sahaja dia boleh bagi manusia hidup ataupun dia bagi manusia mati, dia juga yang mengeluarkan matahari pagi-pagi naik ke sebelah timur, kemudian tenggelam di sebelah barat. Itu Tuhan aku. Nabi Ibrahim pun kata dengan dia, bila Nabi Ibrahim cerita sedemikian, yatlu'u syam fa in kunta tad'a rububiyatan faghayyir nizama tulu'i syamsi ila ghurubiha wa'ti biha min jihatil maghrib. Maka Nabi Ibrahim kata, Tuhan, sekiranya Tuhan mendakwa mengaku sebagai Tuhan sebagaimana yang Tuhan dakwa tadi, tolong cuba ubah matahari jangan naik sebelah timur, naik sebelah barat, tenggelam sebelah timur sekali. Satu hari je. Ni berhujah dengan hujah daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, wahyu kepada Nabi Ibrahim. Maka dia kata, falam yajid man tawalla kibrahu jawaban wa dahisha wa tahayyara wa a'jazathu al-hujjah fa abhamahu Ibrahim wa ghalabahu wa askatahu wa qata'a hujjatahu wa lam yumkinuhu an yaqul ana al-ati biha min al-masyriq. Maka setelah mana Nabi Ibrahim bawa hujah sedemikian, maka tidak ada lagi kuasa yang dimiliki dengan orang kata degil, sombong dia tadi untuk berjawab. Mulut dapat kunci seolah tak boleh nak kata apa. Sebab dalam Quran kata fabuhital ladzi kafar. Bila Nabi Ibrahim kata innallaha ya'ti minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Allah Subhanahu wa taala tidak sebut yang tercengang pada masa tu Namrud je. Allah kata fabuhita, tercengang, kagok, kaget, tak boleh nak kata apa. Bukan saja Namrud, tapi kafar, semua orang kafir. Hak mana buksi kafir, jadi terkejut berlaku. Kalau bahasa kasar, terkejut beruk. Bahasa kasar sikit. Pakat terkejut beruk berlaku. Dah merasa berdebek, rasa kandak, rasa kuat. Buat mari matahari. Kalau belum ni matahari naik ke belah timur, terbit sebelah barat, turun sebelah barat. Buat lari besok, dia naik sebelah timur. Ataupun tukar sekarang ni, matahari daripada sebelah timur barat, nak turun sebelah barat, timur ni. Dahsyat kata dengan dia. Tercengang berlaku orang kafir macam mana. Tak terfikir oleh mereka bahawa apa yang berlaku itu dikuasai oleh satu kuasa yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita begitu tuan-tuan. Kita duk rasa kita hebat, kita kuat, kita. Mari sekali benda yang berlaku hari-hari dah berlaku. Bukan kita tak berlaku, tapi oleh kan tidak tergambar oleh benak fikiran kita manusia, maka kadang-kadang kita terlupa begitu. Oleh yang demikian dia kata walam yajid wa dahisha wa tahayyara, bukan sahaja tercengang, bukan sahaja mereka terkejut, a'jazathul hujjah, sehingga mereka lemah, tidak mampu lagi untuk mengeluarkan hujah, mengeluarkan dalil, mengeluarkan bukti yang mengatakan bahawa mereka itu Tuhan, mereka itu berkuasa. Wa afhamahu Ibrahim, seolah-olah Nabi Ibrahim telah menenggelamkan mereka, mengalahkan mereka, mendiamkan mereka, sehingga tidak mampu lagi mulut mereka berhujah dan berkata-kata, dan seolah-olah mereka tidak mampu nak kata anal ati bihal an. Bagaimana yang Nabi sebut, Nabi Ibrahim cabar, dah merasa Tuhan, keluarkan, balikkan matahari. Maka dia tak mampu nak sebut, okey sekarang aku buat. Tak mampu nak kata, okey sekarang aku buat. Sebab apa tak mampu nak buat? Sebab itu bukan kuasa dan kemampuan mana-mana makhluk, bukan kata kita manusia aja. Di sini kata dengan dia, Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk bahawa apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebagai utusan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja dia mengajak manusia pada kebaikan, bahkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi
ialah kebenaran yang membawa kepada kebaikan. Bukan saja benda baik, bahkan benda yang benar, dan setiap benda benar yang dibawa oleh Nabi dan Rasul ini memberi kebaikan kepada manusia. Bukan saja untuk baik dunia dan baik yang lebih kekal, iaitu kebaikan di akhirat sana. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-258, setelah mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita dalam ayat surah yang kita baca dalam bulan yang lalu, iaitu ayat yang ke-256, 257 itu, yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut kepada kita mengenai Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, setelah mana Allah cerita, nak sebutnya ayat yang kita baca pada malam ini, hujah tentang ketuhanan, bila setelah mana Allah dah cerita dalam ayat 257, bahawa Allah merupakan wali kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah cerita juga dalam ayat 257 itu, wattahut waliyul kafir. Wa ammal ladzina kafaru, ada orang-orang kafir yang berpegang, bergantung kepada benda-benda karut marut, kepada tauhid, dia kata itu adalah satu perkara di mana Allah aqabahu bi zikri namuzat. Maka dalam ayat 258, Allah bawa contoh kepada kita manusia. Kalau mu nak percaya, nak berpegang, bergantung kepada mana-mana makhluk, kuasa besar, setara Namrud yang hebat pun, tak boleh nak pergi mana. Apatah lagi kalau kuasa yang ada hari ini. Kuasa yang ada hari ini, pergi besar mana? Boleh lawan setara kekuasaan yang ada pada Namrud? Tak boleh nak lawan. Jadi dia sebut, dia kata, contoh, Allah bawa contoh. Orang beriman, wali bergantung pada Allah. Orang yang tidak bergantung pada Allah, bergantung pada tauhid. Contohnya, namujad. Nah, contoh mana? Ayat 258 ini, manusia sebagai manusia bergantung kepada manusia yang diberi kuasa, yang diberi pangkat, yang diberi kekuatan. Maka Allah sebut di sini, katanya dia, yubayyina tilkal qadiyah wa yashhadu ala sidqiha wa sihhatiha. Allah jelaskan dalam ayat 258 ini bagaimana keadaan, dan kita boleh tengok dengan mata kepala kita kisah-kisah, jawapan-jawapan, soalan-soalan ataupun perdebatan di antara Namrud dan Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim tidak dapat dipatah ataupun secara logiknya merupakan satu hujah yang begitu hebat sekali. Nak begitu bagus sekali sehingga mana-mana manusia pun tidak mampu, kata dengan dia, untuk membawa dan untuk berhujah atau nak patahkan hujah balik. Seolah-olah kata dengan dia buta lah, kaku dah, buta atau tak nampak apa dah raja ataupun kuasa yang dimiliki oleh manusia apabila berhadapan dengan hujah-hujah yang dibawa ataupun yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Maka sedemikian nak sebut kepada kita, setara mana, sejauh mana kita rasa kita kuat, sejauh mana kita rasa kita hebat ataupun kita rasa kita kuasa, adakah kuasa dan kehebatan yang kita ada mampu untuk menandingi, menewaskan kuasa dan kemampuan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Taala, Allah Azza wa Jalla. Mampu atau tidak, tuan-tuan? Sudah tentu tidak mampu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam apa yang kita sebut pada malam ini, dia sebutnya ialah jawaz kelemahan yang ada pada orang-orang bukan Islam ataupun hujah-hujah yang ada pada orang kafir di dunia ini dari sudut ketuhanan, dari sudut keimanan, dari sudut akidah ataupun kekuatan beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Hujah yang mereka bawa lemah, tak gimana pun. Tidak ada hujah yang kuat, tidak ada hujah yang betul-betul padu, yang boleh mengalah ataupun boleh menewaskan hujah yang dibawa di dalam Islam. Baik, muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, cuma nak sebut satu lagi, kalau kata dengan dia di zaman silam ada kuasa atau manusia yang disebut dengan berkuasa membawa manusia supaya ingkar kepada Allah. Mungkin di zaman moden tidak ada manusia kuasa, tapi ada kuasa-kuasa yang cuba dibawa untuk memesong dan menjauhkan manusia kepada Allah.
Kalau dahulu ada raja nama dia. Mungkin sekarang tidak ada raja. Tapi ada kuasa. Kuasa di siapa? Wallahu alam siapa. Mungkin kuasa pada Haji Nordin. Atau kuasa pada saya. Kuasa pada siapa? Wallahu alam. Kuasa pada manusia. Kadang-kadang bawa manusia lain. Pesong ataupun jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, Namrud modern. Dengan kata lain, Namrud modern. Ada ke tak? Wallahualam. Tapi tengok sendirilah. Kita dah belajar cerita lebih kurang. Tuan-tuan lihat hari ini, ada tak kuasa seumpama Namrud di zaman moden ini? Wallahualam. Yang baik datang daripada Allah. Yang kurang dan lemah daripada kekurangan ataupun kelemahan di saya. Minta ampun dan maaf pada semua. Kalau cerita, nak sebut cerita satu-satu panjang lagi tuan-tuan. Sekadar itulah untuk malam ini. Semoga apa yang kita sebut ataupun yang saya sebut ini dapat memberi sedikit sebanyak pengajaran kepada kita. Walaupun kita tahu ada satu lagi cerita tak di sini. Lalu tuan beri muka cerekah dia saya sebut. Namrud ni akhirnya dia kalah dengan benda tuan-tuan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebut oleh Ibnu Abbas, oleh beberapa ulama menyatakan bahawa Namrud ini dia pertama disebut di antara satu dia disebut dengan grup sahibun nar, grup kelompok yang cuba untuk membakar Nabi Ibrahim. Yang kedua dia disebut dengan nama sahibul ba'udah. Ba'udah apa nama Haji Radin? Ba'udah ni iaitu grup nyamuk. Nah, grup nyamuk kecil. Kenapa grup nyamuk ni tuan-tuan? Grup yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala hantar kepada ejen musnahkan ejen apa nama Namrud ni dengan nyamuk saja. Kita hari ni pun ada juga nyamuk datang jadi ejen. Takut sifat macam Namrud maka Allah hantar nyamuk mari. Tapi dia tidak macam itulah, dia mari dengan nama penyakit apa dia? Denggi ke malaria. Nyamuk juga tu. Nak COVID mah. Nak COVID dia tak mari dengan nyamuk je juga. Dia mari benda lain. Kalau COVID mari nyamuk. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut dikata dengan dia adramanna li ihraq Ibrahim, mereka telah memarakkan api untuk membakar Ibrahim, maka mereka disebut sebagai sahibun nar, kelompok yang menyalakan api, grup api. Kalau dulu masih baik tak ada WhatsApp, tak ada grup, kali dia ada grup WhatsApp, grup mana yang kumpul nyala api. Satu lagi ihlaquhu lamma qasada al-muharabati ma'allah subhanahu wa ta'ala bi an fatahallahu alaihi baban min al-ba'udah. Ketika mana dia tak boleh nak jawab dah hujah-hujah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, maka Namrud telah mengerahkan tentera-tentera dia yang bakar Nabi Ibrahim dulu. Dia bakar Nabi Ibrahim pun tak jadi apa, maka dia berhujah pun tak jadi juga, kalah juga, maka dia kerahkan yang nyala api dulu, yang sokong dia ni, kita lawan Ibrahim secara ihlak, muharabah, perang. Sebelum berperang, maka kata dengan dia Allah Subhanahu wa ta'ala, fataha baban. Allah buka satu pintu. Pintu kat mana tak tahu. Tiba-tiba mari nyamuk. Nyamuk ni mari. Kalau tuan pergi negara-negara macam negara Arab ni, dia payah nak jumpa nyamuk tuan-tuan. Padang pasir, bukan kata macam kita ada kelompok air sana sini. Tiba-tiba mari nyamuk. Mari mana? Tak tahu. Orang Malaysia hantar kot, import. Negara Commonwealth. Tak, dia hantar satu batalion nyamuk daripada Malaysia pergi ke negara Babylon tadi. Sebab apa? Nak lawan tentera Namrud. Maka Allah buka kata dengan dia satu pintu minal ba'udah. Wa ba'asaha ala askarihi, maka Allah hantar nyamuk tadi pergi serang tentera-tentera Namrud, fa akalat luhumahum, dia makan daging, dia isak darah, wa dakhalat wahidatan minha fi dimaghi, salah seekor daripada nyamuk tu masuk pergi ke otak. Masuk kat mana tak tahu. Cuba tuan-tuan tanya doktor. Anggota kita hak mana masuk boleh pergi ke otak? Telinga, hidung boleh. Dia masuk ni pah otak. Bak nyamuk ni tak mampu dia. Tak. Masuk telinga kita biasa, kalau masuk telinga kita dia mati nyamuk ni. Masuk hidung kita masuk dalam tu dia tidak ada oksigen mati.
Tapi nyamuk ni dia punya kuasa, dia power, masuk di otak, orang tu mati, bukan nyamuk mati. Handal dia tu. Tak. Fa'aqalat, dia makan, dia isap darah, dia masuk ke otak. Fa'akalathu, maka dia akan makan sarah otak hatta sarat misla fa'rah, maka jadi macam tikus. Orang tu jadi macam tikus. Wah, macam mana je dia? Tahu? Dia royak sini, dia kata fa'akalat. Nyamuk tu makan otak, maka manusia itu akalat sarat, jadi seumpama seekor tikus. Fakana a'azzun nasi indahu ba'da zalika man yadribu dimaghahu. Maka dia kata sebahagian manusia yang cerdik-cerdik, bila dah kena makan otak jadi bengong, maka dia akan ketuk, dia kata yadribu dimaghahu bimitraqah. Dia akan cari tukur, dia akan cari mertok, ketuk kepala dia biar pecah diri. Habis, sakit sangat. Kau macam mana Allah Alam tu? Ujian, sebab apa? Sebab dia cuba untuk muharabatillah. Dia cuba untuk nak lawan, nak perang dengan Allah. Yang Nabi Ibrahim kata di Tuhan tu, dia cuba nak lawan. Nak lawan hujah tak boleh. Maka cuba lawan dengan kuasa. Gitu. Jadi kalau ada dari kalangan kita yang rasa gagah, cubalah. Maka kata dengan dia, fabaqiya fil bala'i 40 yawman. Lama mana kena bala? 40 hari. 40 hari lenyap habis tentera Namrud. Mati belaka, habis licin. Maka begitulah kata dengan dia, qaumul malik ya'buduna mulukahum ma'a alihatihim fa ahabba al-malik an yarji'a Ibrahim an-nahlatihi al-jadidah al-mukhalifah linahli qaumihi wa in ya'buduhu alihatahum. Maka demikianlah kata dengan dia, raja dan kaum-kaum dia telah dimusnahkan ataupun telah dimatikan. Fa ahabbal malik, maka raja tak dirasa nak kembali kepada Nabi Ibrahim. Bila dah dalam keadaan rakyat dia mati, tentera dia mati, semua kena serang nyamuk belaka, maka barulah rasa nak kembali kepada Nabi Ibrahim, kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Tapi dia kata dah tidak ada dah. Tak, peluang dah tidak ada, kerana peluang yang diberi dah pun ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun demikianlah seumpamanya tuan-tuan, jangan sampai peluang yang ada ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu lagi untuk buat apa-apa walaupun kita rasa kita boleh buat. Sekarang ni kita masih ada kekuatan, masih lagi sihat, kembalilah kita, tumpulah, berilah penumpuan ataupun peringatan yang sebaik-baiknya. Semoga kita berjaya di dunia, kita berjaya pula di akhirat kelak insya-Allah. Maaf sekali lagi, masa agak lama. Tadi macam tak betul, dah betul pula jantung. Dan tadi 8.40 ni 9 lebih pula. Laju dia gerak. Tak apalah tuan-tuan. Dia mistik macam mana Haji Nordin jam ni. Kalau tak betul, ambil bos tersampok. Ganggu orang ni. Okay, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wal iman wa taqarrubna ilayka ya rabbal alamin. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واجعلنا من الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau buka pintu hati kami, Kau lapangkan dada kami, tenangkan akal fikiran kami, ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kami. Kau curahkan ke dalam sanubari kami ilmu dan pengetahuan yang memberi sinar dan menyuluh kehidupan dunia kami, sehingga kami mampu membina kekuatan keimanan kami. Kami mampu untuk menambah dan meningkatkan ketakwaan kami. Kami mampu untuk menambah dan menguatkan ketaatan, kepatuhan kami kepadamu. Semoga dengan demikian ya Allah,
kami mampu ataupun kami diberi kejayaan dan kemenangan di dunia, dan kami pula akan diberi kemenangan dan kejayaan yang lebih besar ketika mana kami berada di akhirat sana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Allahu akbar. So